Wa qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata, jika seseorang anak dara itu tidak diminta izin dan belum pun dia dikahwini, tiba-tiba ada seseorang membuat helah dengan mengemukakan dua orang saksi palsu, mengatakan bahawa orang ini telah mengahwini perempuan tadi dengan persetujuan perempuan tadi. Akhirnya qadhi memutuskan, menyabitkan, mengesahkan perkahwinannya, padahal si suami memang mengetahui bahawa saksi itu adalah saksi palsu. Maka tidak mengapa yang berkahwin tadi mewatinya, yakni menyetubuhi perempuan itu, dan perkahwinan itu merupakan perkahwinan yang sah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id, daripada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, bahawa ada seorang perempuan daripada anak Ja'far bimbang akan dikahwinkan dia oleh penjaganya. Dia bimbang, dia takut penjaga dia akan mengahwinkannya, padahal dia tidak suka untuk berkahwin. Dia pun hantar orang utusan kepada dua orang tua Ansar, yaitu Abdurrahman dan Mujammi'. Kedua-duanya adalah anak kepada Jariyah. Mereka pun mengatakan, usahlah engkau takut, kerana Khansa binti Khidam telah dikahwinkan oleh ayahnya dahulu dan dia tidak suka. Nabi SAW telah membatalkan perkahwinannya. Kamu tak sesusah hati. Sufyan berkata, adapun Abdurrahman, aku dengar dia berkata an abihi, daripada ayahnya, yang diambilnya daripada ayahnya bahawa Khansa, dan seterusnya cerita tadi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dikahwinkan janda selagi tidak diminta perintah daripadanya, dan tidak boleh dikahwinkan anak dara selagi tidak diminta keizinannya. Qalu, para sahabat berkata, bagaimana izinnya? Yani bagaimana kita akan mengetahui izinnya? Qala, Nabi SAW menjawab, antaskuta, yaitu dia diam. Wa qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata, jika seseorang membuat helah dengan mengemukakan dua orang saksi palsu tentang dia telah mengahwini seseorang perempuan janda dengan perintahnya, qadhi pun, hakim pun memutuskan, yang mengesahkan perkahwinan perempuan itu dengannya, padahal si suami itu memang mengetahui bahawa dia belum pun mengahwininya lagi, fa innahu yas'uhu hadzal nikah, perkahwinan ini yang disahkan oleh hakim adalah sah, harus kepadanya, dan tidak mengapa dia berada bersama-sama perempuan itu. Yang ini sebagai suami isteri tak mengapa. Diriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tadi juga, anak dara diminta keizinannya. Aku bertanya, sesungguhnya anak dara itu malu. Qala idnuha sumatuha, keizinannya ialah diamnya. Wa qala ba'dun nas, sesetengah orang berkata, kalau seseorang inginkan hamba, kalau seseorang inginkan gadis yang yatim ataupun anak dara, tetapi anak dara itu tidak mahu kepadanya, dia pun membuat helah dengan mengemukakan dua orang saksi palsu bahawa dia telah mengahwini budak tadi, gadis tadi. Setelah budak itu adrakat besar, setelah budak itu besar, yakni layak disetubuhi, al-yatimah, anak yatim tadi setuju. Faqabila al-qadhi syahadat az-zur, qadhi, hakim telah menerima kesaksian yang palsu, dan suami juga mengetahui tentang tidak benarnya perkara tadi. Halalahul wat'u, halal kepadanya mewati, yakni menyetubuhi gadis tadi, halal. Itulah hak malam ni pula.
Jadi seperti kita kata dalam Kitabul Hiyal ini banyak sekali terdapat ba'dun nas, qala ba'dun nas. Sinilah paling banyak. Sini paling banyak, paling lebat. Semuanya seperti kita kata dah lah. Pada umumnya Imam Bukhari bermaksud mengkritik Imam Abu Hanifah ataupun ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Pada umumnya boleh dikatakan kebanyakan hak dia kritik ni adalah Imam Abu Hanifah, walaupun ada juga orang lain, dan ada banyak juga orang lain tak ada. Memang Imam Abu Hanifah dan anak buah dia saja ada berpendapat begitu. Itulah yang Imam Bukhari tentang. Yang Imam Bukhari tentang kritik tentang apa? Dia kata qala ba'dun nas, dia tidak kata terang. Itu kita sudah bincang dulu. Ceritanya gini. Seorang tu dia nak beli hamba. Ni cerita zaman ada hamba dululah. Dia nak beli hamba perempuan seseorang tu. Orang tu tak sejual. Dah tak sejual, dia nak mana? Dia nak tu, dia kena, dia buat lari. Dia colek. Dia colek perempuan itu buat lari. Lepas pada tu, ni helah ni. Ni helah, ni cerita helah ni. Sebab dalam bab helah. Lepas pada tu dia dakwa. Bila ni repot lah, ni pun repot lah. Kita kata repot. Tak apa. Dia pun dakwa bahawa hamba tu mati dah. Dia dakwa mati, penculik tadi. Bila begitu bercara dalam mahkamah, hakim pun dah mati, kamu ambil tu tidak hak kamu, kamu kena bayarlah harga kepada tuan dia. Sekurang-kurangnya. Tak apa. Bayarlah kepada tuan dia. Tuan dia pun ambil lah. Bila ambil, lepas pada tu tak kira lah berapa lama. Tuan dia tu mendapati hamba dia tadi ada lah, bukan mati. Tak betul kau kata mati tu. Lagu mana? Imam Bukhari kata dalam kes ini, perempuan itu, hamba tadi dikembalikan kepada tuannya semula, dan harga hak tuan dia ambil tu bagi balik kepada penculik itu. Gitulah keputusannya Imam Bukhari dan juga jumhur ulama dalam perkara ni. Gitulah, tak sah, tak jadi lagu tu, menipu lagu tu. Wa qala ba'dun nas, setengah orang berkata. Ni dia ayat ni. Dia nak ayat ni. Imam Abu Hanifah dan anak buah dia. Dia ni ba'dun nas ni kata hamba tu dalam kes tadi dia sudah jadi hak penculik dah. Betul hak mula-mula dia colek tu tak kena, tu dosa. Dan ada hukuman dia yang tersendirilah. Hak tu suku. Tapi bila dia ambil, bila dia bayar harga tu, dia sudah jadi hak dia. Sebab tuan dia sudah ambil harga dia, Imam Bukhari kata kalau dengan cara kita kemukakan pendapat ini boleh menjadi helah kepada orang yang teringinkan ataupun mahukan hamba seseorang yang tidak mahu jual kepada dia, pakai awak lari lah tu kan. Awak lari, lepas tu buat alasan kata mati dah. Tujuan apa? Dah bila kata mati tak dapat, tidak lah dia kena. Takkan dia nak lepas saja gitu. Ambil lah harga. Bila ambil harga, dia sudah jadi milik kawan ni lah. Bila sudah jadi milik dia, halal lah kepada ghasib, yakni kepada perampas ataupun penculik tadi, hamba orang lain itu halal. Padahal Imam Bukhari kata, dia nak tolak dengan hadis lah. Nabi SAW kan dah kata dah kan, harta kamu sesama kamu haram kecuali dengan cara yang betul. Ini mana betulnya menipu. Ini sehadis. Suatu lagi hadis, setiap orang yang berkhianat ini, di antara khianatnya menipu sesama Islam ni lah, menipu. Akan ada bendera dia di hari pada mahsyar nanti, bendera dia itu sendiri yang dikenali, semua orang tahu belaka. Tengok, ni pupuk menipu belaka ni. Termasuklah menipu di dalam kes ini. Dia mari, tadi dia mari hadis secara umum gitu. Dia kata-kata Nabi SAW. Lepas tu dia mari dengan sanadnya. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bihi. Setiap pengkhianat ada benderanya yang tersendiri yang dapat dikenali dia dengannya. Semua orang tahu. Supaya orang ada air semaya, ambil air semaya dalam dunia ni, orang tahu. Ni pupuk ambil air semaya, pupuk semaya. Ni pupuk khianat. Jadi dalam setengah riwayatnya disebutkan bendera tu dipacak mana di punggung dia.
Di lubang punggung dia. Jadi tungginglah jalan tu tungging berdera pun.